Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Salam sejahtera, selamat malam. Semput. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau ada antara korang yang share cerita aku dekat social media, TikTok, Instagram, mana-manalah, jangan lupa tag aku dekat Aku Iqmal Hanif dan hashtag kita Tim Puaka. Dan kalau korang rasa macam tak ada hobi, bosan time-time PKP macam ni, dipersilakan untuk follow aku punya social media. Dapat apa kalau saya follow bang? Awak takkan dapat apa-apa dek. Tapi saya tahu sebagai rakyat Malaysia yang membawang, yang suka tahu hal orang, korang mesti nak tahu aku buat apa hari-hari, aku carut apa hari-hari. So, dipersilakan follow. Dan rakan-rakan sekalian, aku betul-betul nak minta maaf sebab macam korang tahu, dah 2 kali benda ni jadi. Di mana aku upload video, yang first video aku upload, suara hilang geng. Sedangkan sebelum tu aku dah check suara ada, tiba-tiba masa upload suara hilang. Yang kedua, hari tu aku upload video yang duration dia 20 minit, tiba-tiba jadi 3 minit. Ya Allah, 3 minit baik aku buat TikTok. Tapi tak tahulah macam mana ada masalah teknikal dekat situ. Ke YouTube benci aku, YouTube? YouTube, kau benci aku Tapi aku minta maaf sangatlah atas masalah teknikal tu. Dan aku harap next time tak jadi dah benda-benda macam ni. Sebab aku kena rekod 2 kali geng. Video hari tu aku dah delete, nak kena rekod lagi sekali. Ya Allah, cerita sama rekod 2 kali. Penat, semput dada mak. Dan sebenarnya geng, aku ni baru lepas cocok vaksin. Ini aku tengah rasa macam dalam di awan-awangan. Cerita seram mesti diteruskan. Dah ramai yang menanti, dah ramai yang tanya, bang bila nak buat cerita seram? Ya, aku datang sekarang dek. Walaupun aku baru lepas kena cocok, aku datang untuk engkau. Kau faham tak? Tak marah geng, kita semangat. Dan cerita pada malam ni telah pun distorikan oleh seorang brother yang bernama Faiz. Brother ni dia DM IG aku cakap, bro Iqmal, saya nak cerita kisah seram. Aku ni sebagai seorang yang berjiwa murni, aku tanyalah, bang cerita seram apa bang? Dipersilakan. Lepas tu bro Faiz ni sambung, cerita seram dia terjadi macam ni Iqmal. Nama brother ni Faiz dan dia berasal daripada Pahang. Sebelum aku sambung cerita pada malam ni, aku nak tukar lampu merah dulu. Dan nak tukar lampu merah ni, aku nak ubah sikit lah cara pertukaran dia. Lap kain sudah, tepuk tangan pun sudah. So aku rasa cara yang terbaru kita kena buat macam ni lah. Nampak sangat pengaruh TikTok kuat aku ni. Tapi, wish, nice juga merah-merah macam air Bandung macam ni. Dan tanpa membuang masa, cerita pada malam ni bertajuk Penunggu Bilik Mayat. Faiz ni macam aku cakap, umur dia baru 26 tahun dan dia bekerja sebagai seorang MA di salah sebuah hospital kerajaan yang berada di negeri Pahang. MA ni apa bang? Tak tahu ke MA ni apa? MA ni kalau orang buat jahat, dia tangkap, letak dalam jail. Ada yang percaya kan? Nampak sangat senang kena tipu. MA ni merupakan Medical Assistant, penolong doktor. Hospital kerajaan mana yang abang Faiz ni kerja? Sorry geng, aku tak boleh bagi tahu sebab aku risau kalau aku bagi tahu nanti hospital cakap aku memburukkan nama hospital tu. Na'udzubillah, aku takut nanti andai kata kalau tiba-tiba aku accident dekat situ, doktor kat sana tak masukkan darah dalam badan aku. Dia cakap, ni Iqmal Hanif yang busukkan nama hospital kita. Jangan masukkan darah nurse. Kita masukkan air Bandung sirap. Biar darah dia cair-cair manis macam tu. Biar bersemut kalau dia tidur. Gurau doktor, jangan marah. Tapi aku tak boleh bagi tahu nama sebab nak jaga nama baik hospital ni lah. Tapi cerita ni berlaku lebih kurang dalam 2 bulan lepas. Walaupun 2 bulan lepas kes COVID tengah mencanak-canak naik, sebabkan hospital ni berada dekat kawasan kampung, so hospital tu tak pack. Sebab dalam seminggu adalah 1-2 kes. So Faiz ni tak busy lah macam frontliner dekat negeri lain. Dan nak dijadikan cerita, benda ni jadi pada hari Rabu, di mana Faiz ni kena kerja shift malam dekat hospital tersebut. Usually kalau MA ni ditugaskan pada waktu malam, diorang akan duduk dekat sebuah bilik yang berada di ruangan kecemasan. Dia berkumpul ramai-ramai dalam tu, tunggu pesakit datang.
nak dijadikan cerita lah geng. Malam tu tiba-tiba awek Faiz buat hal. Dia ajak Faiz gaduh. Sebagai seorang pakwa yang sayangkan awek dia, member rasa resah lah. Tanya, asal nak gaduh malam-malam ni, aku kerja, asal kau marah aku tiba-tiba ni? Apa aku buat? Dan kau faham tak, kita ni kalau kita gaduh dengan makwa, kita rasa macam resah. Rasa macam tak boleh duduk diam. Single? Uish, sorry geng, tak tahu. Tapi sebagai seorang yang ada pakwa-makwa ni, bila gaduh, dia akan rasa macam tak boleh duduk diam. Kalau duduk diam, makin lama makin resah, makin overthinking. Time tu, pukul 2 pagi. Faiz yang tengah resah, tak tahu nak buat apa ni, dia pun fikir, aku kalau aku duduk kat sini, makin sakit otak lah yang perempuan macam ni. So, aku nak pergi jalan-jalan lah. Dia pun ambil earphone, dia plug in. Dia pun mulakanlah perjalanan keluar daripada ruang kecemasan tu. Dan time tu, memang hospital tersebut lengang. Lampu jalan pun ada buka, ada tutup. Memang tak crowded, memang tak ramai orang. Staff yang bekerja pun ramai tengah rehat. Yelah pukul 2 pagi kan, nak buat apa? Main snooker. Dan sambil ditemani oleh earphone, dia buka lagu Jiwang. Ingatkan engkau kepada angin bertiup bersahaja. Lagu apa tu? Tapi macam tu lah, dia pakai earphone, dia berjalan je, tangan selut dalam poket. Dia ikut je koridor tu. Mana yang koridor tu pergi, kaki dia melangkah. Masa tengah berjalan dekat koridor kaki 5 tu, mata dia meliar kiri kanan. Dan terlihat, ward-ward kiri kanan, semuanya lampu dah malap. Koridor pun, lampu ada buka, ada tutup. Kalau dalam koridor straight tu, memang sangat-sangat malap. Sampailah Faiz berjalan di hujung koridor di mana ada simpang 2. Dekat simpang tu atas ada signage yang tulis ke kiri bilik mayat, ke kanan bilik forensik. Bilik mayat ni di mana dia simpan mayat lah, ni ada peti mayat untuk tuntutan jenazah. Manakala bilik forensik ni adalah bilik untuk bedah siasat, untuk tujuan postmortem. Bila Faiz terbaca je signage tu, dia dah cuak geng. Dia fikir, ya Allah ya Tuhanku, macam mana aku terlepas kat sini ya Allah. Tempat ni lah paling aku tak nak datang, paling aku nak elak daripada lalu. Lagi-lagi pada waktu malam macam ni. Kenapa Faiz resah? Sebab semua orang dekat hospital tu tahu, dalam banyak-banyak kawasan di hospital tu, tempat Faiz ada sekarang tu merupakan hotspot kawasan keras. Di mana kalau Pak Gad lalu pun dia akan pergi berdua, takkan seorang-seorang. Tapi pada malam tu, Faiz seorang-seorang berdiri dekat junction yang 2 kiri kanan tu. Keras gila budak ni. Dan tempat tu juga telah pun direport. Banyak kali Pak Gad, nurse kadang-kadang ternampak benda-benda asing. Benda-benda gaib macam tu. So Faiz pun berhenti kejap. Dia pandang je signage tu. Dia fikir, ni kalau aku ikut bilik forensik, tak tembus ruang kecemasan ni. Sebab kena pusing jauh. Tapi kalau aku ikut bilik mayat, aku jalan lebih kurang dalam 10 minit, terus tembus ruang kecemasan tempat aku jalan tadi. Lalu je lah bilik mayat tu, tak ada apa-apa kot malam-malam ni. Aku pasang lagu kuat-kuat, tak nak dengar apa-apa, aku pandang depan, aku jalan je. So Faiz pun pusing badan, masuk ke arah kiri. Berjalan lebih kurang dalam 20 langkah, dia nampak ada satu bilik, pintu berkembar, dan atas bilik tersebut tulis Bismillahirrahmanirrahim, bilik penyimpanan mayat. Dan ternampak depan pintu berkembar tu adalah 2-3 baris kerusi besi untuk orang menunggu nak tuntut mayat. Faiz pun lalu je depan bilik tu. Dia buat tak tahu, dia pandang depan. Faiz berjalan sampai dekat kerusi yang aku cakap berbaris tu. Tiba-tiba dia berhenti. Dia berhenti, hidung dia terkemut-kemut geng. Dia terbau macam ada satu bauan seakan bau bangkai yang hanyir. Dia pun carilah kiri kanan. Bau apa ni? Intai dalam longkang. Tak ada pula binatang mati kan? Takut ada ikan mati ke? Ikan? Datang mana ikan? Tapi lepas member jenguk kiri kanan depan belakang cari arah bau tu, tak ada. Memang kawasan tu sunyi sepi. Tak fikir panjang, Faiz pun teruskan perjalanan dia. Baru 2-3 langkah, tiba-tiba angin mula tiup sepoi-sepoi bahasa. Busuk mulut. Dan angin tersebut bawa sekali bau bangkai hanyir yang aku cakap tadi. Dan Faiz time tu hidung dia dah mula cari-cari. Dari mana datang bau ni? Ya Allah, ni dah lah bilik mayat, bau apa ni? Tak fikir panjang, Faiz jalan lebih kurang dalam 10-20 meter daripada bilik mayat tu.
Walaupun time tu Faiz pasang earphone, dia terdengar sesuatu yang menyebabkan dia berhenti daripada berjalan. Faiz dengar daripada arah belakang seakan bunyi menghempas. Tung, tung, tung. Faiz pun buka earphone. Dia tengok kiri kanan. Dari mana bunyi itu datang? Bunyi lagi sekali. Tung, tung. Faiz pun slowly pusing ke arah belakang, tengok arah bilik mayat tadi. Dan dia ternampak dari kejauhan, Faiz kecikkan mata. Betul-betul depan bilik mayat tadi aku cakap ada barisan kerusi besi, betul tak? Dan dekat kerusi besi tu seakan macam ada satu tubuh sedang duduk macam ni. Faiz time tu tak fikir tu hantu ke apa. Dia pun kecikkan mata, dia berjalan mendekat. Dan bila makin lama makin dekat, Faiz cam yang benda tu seakan tubuh manusia tapi berpakaian baju warna coklat, compang camping koyak dan berseluar warna hitam. Dan terlihat juga rambut dia seakan mengebang tapi kerinting. Dan dia hanya tundukkan kepala macam ni sambil menghempas badan dia ke atas kerusi. Bum, bum, bum. Time tu Faiz dah pelik. Tadi tak ada orang kat sini, asal ada orang pula ni. Siapa ni? Ni pesakit terlepas ke? Pesakit mental ke? Dia pun jalan merapati tubuh tersebut. Lebih kurang dalam 10 meter jarak dia dengan makhluk tu. Tiba-tiba Faiz tercium bau bangkai yang sangat kuat dan hanyir. Dan time tu Faiz tahu yang bau tersebut datang daripada makhluk yang tengah duduk tu. Faiz pun stop berjalan. Dia jeling benda tu. Dia tanya, Bang, Abang okey ke? Kenapa abang kat sini? Abang pesakit sini ke? Makhluk tadi diam. Dia hanya hempaskan badan dia atas kerusi. Pom, pom, pom. Hati Faiz cakap, ni pesakit mental terlepas ni. Asal dia hempas-hempas badan kat kerusi ni, dia okey tak? Ke ada cacing dalam punggung dia? Bab cacing tu aku tambah, geng. Faiz pun jalan mendekat. Lebih kurang 20 langkah je jarak antara makhluk tu dengan Faiz. Dia tengok makhluk tu memang bau busuk gila, geng. Bau bangkai. Dan makin lama makin jelas yang tubuh tersebut, rambut mengebang kerinting dia tutup muka. Faiz tegur, Bang okey tak? Tiba-tiba makhluk tadi stop menghempas badan, angkat muka ke arah Faiz. Dan Faiz terlihat yang muka makhluk tersebut seakan pecah, dipenuhi dengan ulat-ulat. Dan mata dia berwarna putih, seakan mata hitam tak ada. Dia pandang je ke arah Faiz. Faiz time tu tercengang, geng. Dia tengok, ya Allah, apa ni? Dia berjalan perlahan ke arah belakang. Tiba-tiba benda tadi ngangangkan mulut dan menderam. Faiz time tu tak fikir panjang, geng. Dia terus pusing belakang. Dia berlari sepanjang koridor. Memang malam tu Faiz marathon. Dia pecut. Kalau ada Usain Bolt dekat sebelah, Usain Bolt kalah, geng. Tapi sambil berlari, Faiz sempat lagi intai ke belakang. Bila dia intai ke belakang, geng, nampak yang makhluk atas kerusi tadi seakan merangkak dan mengejar Faiz. Macam berenang. Dia berlari malam tu terus ke ruang kecemasan. Dan sedang elok, time dia masuk ruang kecemasan tu, ada seorang driver ambulan. Dia tengah berdiri tengok kat luar. Faiz datang terus terlanggar brother tu. Brother tadi pelik, geng. Faiz, asal kau langgar-langgar aku ni? Kau ingat aku apa? Tong sampah kau langgar-langgar aku macam ni? Faiz time tu tengah cuak, geng. Dia terus cakap kat brother tu, Bang, tadi dekat bilik mayat, bang. Brother tu, geng, dia cakap, Faiz, bang, kau ingat aku apa? Bilal nak bang kat sini. Kenapa, Faiz?
Faiz cakap, bang, tadi bang dekat bilik mayat tu bang, ada benda kejar saya bang. Dia merangkak kejar saya bang. Bang, tolong saya bang, saya takut bang. Brother tadi tak percaya. Dia cakap, Faiz, kau main-main lah. Kau berjalan malam-malam kau nak pergi mana? Kau merayau Tak bang, ya Allah, ada benda kejar saya tadi bang. Bang, tolonglah bang, janganlah bodoh sangat macam ni bang. Faiz stres, dia cuba tegangkan diri dia tapi tak ada orang nak percaya. Abang tadi siap cakap, lantak kau lah Faiz, malas aku layan kau. Dah malam kot ni, dah pagi kau bising-bising, nanti doktor marah. Bang, tolonglah percaya bang. Dan tiba-tiba, lepas Faiz merayu kat abang suruh percaya, ada satu angin lembut datang meniup ke arah mereka berdua. Dan angin tersebut membawa bau bangkai hanyir yang Faiz bau tadi. Terus brother tadi senyap. Faiz, kau kentut ke? Bang, bukan bang. Inilah bau yang saya cium tadi bang dekat bilik mayat. Kau biar betul Faiz. Ya bang, betul. Ya Allah, betul bang. Bang, tadi dekat koridor tu ada. Bila Faiz tunjuk dekat koridor tu, Faiz pandang belakang. Dan betul-betul di hujung koridor, di tempat yang gelap, malap-malap lampu dia, ternampak tengah merangkak. Duduk diam je benda tu. Rambut kerinting lebat, mata putih, buka mata. Dan benda tu menderam. Brother ambulans tadi pandang benda tu, terus tarik tangan Faiz masuk dalam ruang kecemasan, kunci pintu dalam bilik tu. Dan dalam ruang kecemasan tu ada ramai staff. Semua cuak, asal korang berdua ni main lomba lari ke? Main polis entry ke malam-malam ni? Tak ajak pun. Dua-dua cuak geng. Abang ambulans yang acah-acah tadi, Faiz, masing-masing menggeletar nak cerita. Dan lepas dicerita pada semua, terbuktilah yang diperkatakan memang kat rumah mayat tu ada penunggu, dan penunggu dia adalah makhluk yang Faiz nampak tu. Sebab itulah pengawal tak berani pergi seorang. Sebab benda tu dia kejar geng. Selalu kalau hantu dia tak kejar, dia duduk diam-diam, betul tak? Tapi benda tu dia kejar, ajak main lari-lari. Lepas kejadian tu, setiap kali shift malam, Faiz takkan keluar daripada ruang kecemasan. Dia duduk je dekat bilik tu. Dan benda ni ialah benda yang betul-betul jadi. Di mana benda ni telah disahkan di hospital tersebut sendiri bahawa benda ni memang wujud. That's all story for tonight gang. Thank you sebab stay tune dengan cerita aku. Minta maaf juga kalau cerita kali ni pendek sebab tak sihat sangat gang. Aku rasa vaksin tadi dah slowly efektif lah. Nak jadi zombie ke aku ni? Minta jangan. Kalau aku jadi zombie, penat geng. Penat aku nak kejar orang. Aku dah lah besar nak lari-lari kejar orang pula. So aku rasa that's all lah for tonight. Terima kasih. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan lupa teruskan support tim Puaka. Jangan lupa terus support story Puaka. Jangan biarkan hidup anda menjadi story Puaka. Ciao.